5 mitos tentang sistem radiator kereta ini ataupun sistem penyejukan enjin kereta ini yang RBM akan kongsikan kepada anda untuk video kali ini. RBM akan bongkarkan dan kongsikan kepada anda. So, anda kena tonton sesi video ini sampai habis supaya anda tidak terlepas apakah poin-poin penting yang RBM ingin bawakan dan kongsikan kepada anda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda pemilik kereta yang berada di luar sana. So, selamat datang ke channel RBM Radiator TV ini. Untuk pengetahuan anda, RBM Radiator TV channel ini kita hanya membawakan eksklusif berkenaan dengan sistem penyejukan enjin kereta anda ataupun sistem radiator kereta anda. So, kepada anda, jangan lupa sebelum anda tonton video ini, anda tekan butang subscribe dan juga onkan bell notification supaya anda tidak akan terlepas segala update-update terbaru ataupun video-video terbaru yang sentiasa kami akan bawakan di masa-masa akan datang. Okey, anda dah bersedia dengan apakah mitos yang RBM ingin kongsikan kepada anda ini? Okey, yang pertama, apakah mitosnya? Iaitu jangan gunakan coolant. Coolant penyebab radiator bocor. Okey, gunakan air suling sahaja ataupun air mineral, RO water dan macam-macam jenis air lagi lah yang mungkin ada di kalangan anda yang sebelum-sebelum ini yang dah pernah direkomendkan oleh mekanik sendiri ataupun workshop sendiri. Ini adalah mitos sama sekali tidak benar. Okey, kenapa RBM cakapnya itu? Sebab jika anda tak menggunakan coolant, tentulah sistem radiator kereta anda berkarat. Jika anda menggunakan hanya air semata-mata, mustahil anda dapat mengelak karat berlaku di dalam sistem radiator kereta kita. Okey, sebab itu kenapa pentingnya coolant. Banyak lagi sebenarnya fungsi-fungsi coolant yang RBM dah sampaikan kepada anda di dalam video-video RBM sebelum ini. Mungkin anda boleh ulang kaji selepas ini. So, yang kedua, iaitu buang termostat. Jangan guna termostat. Termostat boleh menyebabkan enjin kereta anda overheat dan juga negara kita Malaysia panas tak perlu menggunakan termostat. So, inilah mitos yang kedua yang sentiasa kita dengar. Mungkin ada di kalangan anda yang dah biasa dah dengan perkataan-perkataan ini. Contohnya, asal beli kereta second hand je, tengok-tengok termostat dah tak ada. Orang lama dah buang termostat ataupun mungkin ada mekanik-mekanik yang kurang berpengalaman dah buang dah termostat ini. Ini adalah mitos sebenarnya yang tidak tepat dan tidak benar sama sekali. Termostat boleh menyebabkan enjin kereta anda overheat. Sebab kenapa? Kalau kita fikir logik dia, Toyota sahaja dia dah buat kereta dah 83 tahun dah. Hampir ke 100 tahun dia buat kereta. Sama juga Honda 72 tahun. Proton sendiri pun buat kereta dah 40 tahun dah. Dah 37 tahun Proton buat kereta. Tapi kalau kita lihat secara logiknya, kenapa mereka masih menggunakan termostat untuk enjin kereta mereka sampai sekarang? Mesti bersebab tu. Anda fikir-fikirkanlah sendiri betapa pentingnya termostat. Yang sama juga anda boleh ulang kaji nanti di video-video yang RBM dah sampaikan dan kongsikan kepada anda di channel ini. So, yang ketiga, iaitu tukar radiator baru je, tak perlu servis jika radiator anda mungkin bocor. Sebab harga servis radiator dan tukar casing mungkin lebih kurang dengan tukar radiator baru. Kat sini mungkin kurang tepat juga yang mungkin ialah mitos. Sebab dia RBM dah sampaikan kepada anda sebelum-sebelum ini. So, jika radiator kereta anda mungkin anda beli kereta anda baru daripada baru, tak pernah lagi, dah mungkin dah 7 tahun, 5 tahun, 7 tahun, radiator kereta anda bocor. So, sebab apa? Selalu RBM tekankan kepada anda supaya anda servis radiator kereta anda dan tukar mungkin komponen yang perlu yang berkaitan yang bocor itu saja. Sebab kita masih boleh mengekalkan lagi originality radiator core untuk radiator kereta anda. Okey, sebab kalau kita kebiasaannya kita beli parts ataupun radiator yang berada di market, kita tak tahu. Mungkin kebiasaannya radiator tu daripada China. Memang harga dia lebih kurang je dengan kita buat servis dan juga tukar casing part tu mungkin. Tapi kita tak tahu tahap kualiti radiator tu. Berapa lama radiator tu boleh bertahan. Radiator core yang aluminium tu berapa lama boleh bertahan. Mungkin anda pakai tak sampai setahun dah bocor sebab mungkin material dia nipis. Banyak lagi faktor-faktor sebegitu. Sebab itu kebiasaannya RBM selagi radiator kereta anda, radiator core dia masih dalam keadaan cantik lagi, kita boleh, kalau seboleh-bolehnya kita kekalkan, kita servis, kita tukar casing atas dan bawah tu kepada yang baru. Sebab radiator core yang berada di dalam kereta anda yang daripada original itu dah tentulah kualiti dia boleh bertahan mungkin 10 tahun, 15 tahun jika anda jaga dia dengan baik dan sempurna. So, yang keempat, tukar ataupun upgrade radiator double layer ataupun tukar radiator aluminium, fully aluminium untuk enjin lebih sejuk ataupun mungkin kepada anda yang menghadapi masalah seperti temperature tinggi ataupun enjin kereta anda overheat, anda disarankan atau dicadangkan untuk tukar radiator ataupun upgrade radiator.
So yang kelima, upgrade kipas radiator. Mungkin kepada yang high speed lah, kepada yang blade dia banyak lah, okey, supaya temperature ataupun radiator kereta anda cepat sejuk. Yang keempat dan kelima ni sebab apa RBM campurkan? Sebab jawapan dia sebenarnya lebih kurang sama sahaja. Okay, sebab itu tadi yang keempat, yang kelima, kenapa RBM katakan ini adalah mitos? Sebab kalau ikut teknikal, secara teknikalnya coolant di dalam radiator kereta anda dia tak akan masuk ke dalam enjin kereta anda sesuka hati. Sebab itu ada komponen yang dinamakan thermostat ni tadi. Thermostat lah yang mengawal segala aliran coolant di dalam radiator untuk dihantar ke dalam enjin. Sebab itu apabila temperature telah mencapai kebiasaannya antara 85 sehingga 55 darjah Celsius, barulah coolant di dalam radiator itu dibawa masuk ke dalam enjin untuk menyejukkan enjin. Itu apa mungkin yang RBM boleh katakan tentang mitos yang keempat dan kelima ini adalah bersangkut paut. Kalau anda tukar radiator yang lebih besar pun ataupun radiator yang lebih kuantiti coolant dia banyak, ataupun anda menukar kipas radiator yang high speed ataupun yang blade dia banyak pun, tapi secara teknikalnya coolant tak boleh masuk sesuka hati di dalam enjin kereta anda. Ia adalah sentiasa dikawal oleh thermostat. Thermostat adalah sebagai pintu ataupun gate yang mengawal aliran coolant. Sebab kita perlukan tahap ataupun suhu yang optimum untuk enjin kita bekerja. Dan mungkin anda boleh tonton juga di video yang RBM dah kongsikan kepada anda di channel ini. So itu antaralah 5 mitos yang selalu kita dengar lah. Dah lama dah benda ni sebenarnya pun didengar oleh kita. Ada yang ramai yang bertanya kepada RBM tentang mitos-mitos ini yang mungkin pada kali ini, video kali ini RBM compilekan, RBM kumpulkan semua mitos-mitos ini dan RBM kongsikan kepada anda. Secara logiknya kalau kita fikir, car manufacturer dia dah design kereta kita cantik dah elok dah boleh dikatakan, walaupun mungkin tak perfect 100% tapi dah orang kata dia dah melalui begitu banyak ujian ataupun test untuk kereta anda. So kenapa kita nak sangkal segala apa yang telah dicipta ataupun dibuat oleh pengeluar kereta kita. Dan secara logik juga kalau kita fikir, kalau kita beli kereta tu baru, sebenarnya kita pakai mungkin selama 5 tahun, 7 tahun, tak ada masalah pada kereta tu. Pada temperature tak pernah ada masalah. Walaupun apa yang dibekalkan pada kereta kita sebenarnya, kalau anda lihat contoh macam kereta Toyota, radiator dia betul nipis, kecil je. Tapi kenapa cukup? Cooling system tu cukup. Sebab dia telah direka khusus untuk kereta Toyota. Sama juga seperti kereta-kereta lain. Banyak sebenarnya mereka yang lebih tahu tentang produk kereta mereka. Sebab itu apa yang RBM katakan boleh sampaikan kepada anda adalah 5 perkara ini adalah mitos, tidak benar sama sekali. So mungkin selepas ini anda dah tahu dah perkara-perkara ini. Ada mungkin di kalangan orang-orang atau mekanik-mekanik yang menyampaikan kepada anda dah tahu benda ini tidak betul dan tidak tepat sama sekali. Okay, mungkin setakat di sini saja perkongsian RBM untuk sesi kali ini. So, jika anda rasa video ini bermanfaat untuk anda, so anda jangan lupa tekan button like dan juga anda boleh sharekan video ini kepada lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana supaya mereka juga mendapat manfaat daripada perkongsian info dan juga tips tentang radiator ini dengan lebih tepat lagi. Sampai kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.